Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 842 dan antara paparan utama. Sogokan benar-benar berlaku, tugas Saifuddin. Bolehkah dosa khianat mandat rakyat dicuci di Mekah? Kenyataan Menteri sahkan ada cubaan potong barisan. Lompat parti tak salah, kata Saifuddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampaknya penafian Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN terhadap dakwaan Majlis Presiden Pakatan Harapan tentang tindakan agensi berkenaan semakin mengeruhkan lagi isu berkenaan. Terkini, Setiausaha Agung Keadilan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mempersoalkan tindakan SPRM yang pantas mengeluarkan kenyataan menafikan sogokan politik didakwa diterima Ahli Parlimen Sekijang Natra Ismail sedangkan siasatan penuh masih belum dibuat. Beliau dalam satu kenyataan bertanya dari mana SPRM mendapat angka 10 juta ringgit. Kata Saifuddin, daripada kenyataan awal Natra tidak disebut jumlah sogokan 10 juta ringgit. Dalam kenyataan tersebut yang kini tular, beliau berkata, "Hari ini saya telah membuat satu laporan kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkenaan satu kejadian percubaan mendapatkan sokongan saya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan janji manfaat yang boleh saya perolehi dengan pemberian sokongan tersebut. Kejadian itu telah berlaku pada 3 Mac yang lalu dan melibatkan 2 individu termasuk seorang yang bergelar Datuk Seri. Menurut beliau, laporan dibuat berdasarkan Seksyen 25 Akta SPRM 2009 berkenaan kewajipan melaporkan tawaran suapan. Natra menyatakan beliau tidak berminat untuk memberi sokongan kepada Muhyiddin yang dilihatnya seperti telur di hujung tanduk. Beliau juga menyeru supaya tindakan untuk mengubah sokongan ahli-ahli Parlimen Keadilan atau pembangkang dihentikan. Saifuddin berkata kenyataan media SPRM yang dikeluarkan bahawa Natra nafi menerima 10 juta ringgit sebelum siasatan adalah untuk menetralkan aduan atau kenyataannya yang dibuat ahli Parlimen terbabit. Ini saya kata kita mempunyai asas yang kuat untuk melihat SPRM sekarang sebagai senjata politik, tegas Saifuddin. Beliau juga menasihati SPRM agar tidak menjadi alat bagi menongkat kerajaan Perikatan Nasional. SPRM tak mampu menongkat kerajaan yang rapuh. Jadi, kalau ada sakit baki wibawa dan integriti, pertahankan. Kerajaan boleh silih berganti, ujar Saifuddin. Terdahulu, kenyataan Majlis Presiden Pakatan Harapan yang ditandatangani bersama oleh Presiden Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng antara lain menyebut bahawa mereka menyokong sebarang tindakan yang berlandaskan hukum dan undang-undang. Tetapi sebarang penyalahgunaan institusi atau agensi dengan niat untuk mengganggu, menekan atau menakut-nakutkan musuh politik langsung tidak boleh diterima. Pakatan Harapan mengecam sekeras-kerasnya penggunaan SPRM, LHDN, PDRM dan agensi-agensi lain sebagai senjata politik terutamanya bagi tujuan menambah sokongan kerajaan minoriti Perikatan Nasional, kata kenyataan itu. Pada masa yang sama, Anwar mengajak pegawai SPRM untuk datang berjumpa dengan beliau sekiranya Suruhanjaya itu memerlukan bantuan untuk menyiasat rahsia umum pegawai kerajaan yang korup. Kalau SPRM kata dia telus, saya nak tanya, apa yang berlaku kepada puluhan laporan yang melibatkan menteri-menteri yang mewah yang belanja terang-terang jutaan ringgit yang menyogok orang? Maklumat ini sudah disampaikan dan laporan polis sudah pun dibuat. Tetapi saya mahu ini dibuktikan dengan tindakan. Ini rahsia umum.
Kalau ia tidak diketahui oleh SPRM, saya persila mereka datang jumpa saya boleh bincang. Jadi, kita kena hentikan budaya ini bahawa budaya rasuah itu hanya dalam kalangan pembangkang, katanya seperti dipetik Free Malaysia Today. Untuk rekod, Indeks Persepsi Rasuah CPI Malaysia bagi tahun 2020 yang ditadbir oleh Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional merudum jatuh ke tangga 57 daripada 180 negara berbanding tangga 51 pada 2019 ketika era Pakatan Harapan. Percayalah, tidak ada syarikat antarabangsa yang mahu melabur di mana-mana negara yang korup. Abdel Fattah Said Hussein Khalil LCC merupakan Ketua Komander Tentera Mesir yang terlibat dengan kudeta menjatuhkan Muhammad Morsi pada 3 Julai 2013. Morsi ialah presiden yang dipilih dalam pilihan raya umum secara demokrasi oleh rakyat Mesir selepas berlaku revolusi Mesir pada 2011. LCC dilantik sebagai Menteri Pertahanan oleh Morsi pada 12 Ogos 2012. Apakah balasan LCC terhadap kepercayaan Morsi? Al-Sisi mengkhianati Morsi membubarkan Perlembagaan Demokrasi Mesir 2012 dalam persekongkolan dengan kumpulan pembangkang dan agamawan. Pada Ogos 2013 berlaku apa yang dinamakan pembunuhan Rabah. Polis membunuh ratusan dan mencederakan ribuan rakyat Mesir semasa protes yang diterajui Pergerakan Ikhwanul Muslimin Mesir. Dunia mengecam tindakan zalim itu. Rakyat Malaysia termasuk Parti PAS mengecamnya. Namun kecaman dunia tidak menjadi kudis kepada pengkhianat. Setelah memenangi pilihan raya umum pada 26 dan 28 Mei 2014, Al-Sisi dilantik sebagai Presiden Mesir pada 8 Jun 2014. Beliau kemudian menangkap dan memenjarakan semua musuh politiknya termasuk Morsi. Bekas Presiden Demokrasi Mesir itu meninggal dunia di dalam penjara Tura, Kahirah pada 17 Jun 2019. Pada 13 Ogos 2014, akhbar Five Pillars melaporkan Al-Sisi melakukan umrah dan pintu Kaabah dibuka untuknya sebagai penghormatan. Laporan Hak Asasi Manusia mendakwa pasukan keselamatan Mesir sengaja membunuh sekurang-kurangnya 817 penunjuk perasaan dalam pembunuhan Rabah. Siasatan tersebut yang dibuat berdasarkan temubual dengan 122 orang yang terselamat dan saksi mendapati polis dan tentera Mesir secara sistematik dan sengaja membunuh para penunjuk perasaan yang tidak bersenjata dengan alasan politik dalam tindakan yang berkemungkinan besar merupakan jenayah terhadap kemanusiaan. Laporan juga mengesyorkan agar beberapa individu kanan dalam aparat keselamatan Mesir disiasat dan jika sesuai bertanggungjawab atas peranan mereka dalam merancang pembunuhan Rabah dan yang lain termasuk Al-Sisi yang ketika itu Menteri Pertahanan Mesir. Al-Sisi cuba membalut kezalimannya dengan umrah atau yang kita panggil haji kecil. Maka, mengapa kita harus terpesona jika seseorang pemimpin itu memasuki Kaabah? Sedangkan Al-Sisi yang mengkhianati presiden yang melantiknya sebagai Menteri Pertahanan dan bertanggungjawab ke atas pembunuhan Rabah juga dijemput memasuki Kaabah. Untuk rekod, bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak sebelum pilihan raya umum ke-14 pada 2018 telah pergi ke umrah dan memasuki Kaabah. Malangnya setelah kembali, UMNO, Barisan Nasional tetap kalah dan kerajaannya tumbang. Justru apa yang diharapkan oleh Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi umrah ketika rakyat sedang bergelut untuk mencari sesuap nasi di zaman COVID-19. Allah Subhanahu Wa Taala tahu niat kita. Kalau baik, maka dapatlah kebaikan. Tetapi kalau sebaliknya, terimalah natijahnya. Allah tidak meredakan mana-mana pemimpin menunggang agama demi menghalalkan kejahatan. Berbalik kepada persoalan, bolehkah dosa khianat mandat rakyat dicuci di Mekah? Jika boleh, maknanya hanya pemimpin dan orang kaya sahaja yang dapat mencuci dosa mereka. Ini kerana umrah hanya mampu dijalankan oleh mereka yang mempunyai wang, sedangkan Islam agama yang benar, adil dan menganjurkan sifat tawaduk. Sama-samalah kita berfikirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran bermaksud, sesungguhnya Allah membela golongan yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap seorang yang khianat lagi tidak bersyukur. Surah Al-Hajj ayat 38.
Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin mengumumkan beliau telah menerima lebih 200 aduan daripada whistleblower atau pemberi maklumat berkaitan dengan program imunisasi COVID-19. Menurut Khairy, beliau telah memeriksa setiap laporan dan akan melindungi semua whistleblower berkenaan. Khairy menegaskan susulan aduan whistleblower, janji temu mereka yang tidak tersenarai dalam fasa pertama penerima vaksin COVID-19 dibatalkan. Jelas Khairy, jawapan yang diberi ialah mereka sudah selesai memberi suntikan kepada Barisan Hadapan Kesihatan, maka mereka tambah individu daripada agensi yang tidak tersenarai dalam fasa pertama tersebut. Ujarnya, lebihan dos itu tidak boleh diberi kepada mereka yang tidak tersenarai pada fasa pertama. Saya telah mengarahkan agar dos berkenaan yang seharusnya diberikan kepada Barisan Hadapan diagihkan ke kawasan dan hospital yang belum selesai memvaksinasi barisan depan, kata Khairy. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, tindakan terhadap mereka yang memotong barisan boleh diambil mengikut Seksyen 31 yang merupakan peruntukan baharu di bawah Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Pindaan 2021 yang akan berkuat kuasa 11 Mac ini. Katanya Seksyen 31 itu menjadi punca kuasa untuk mengenakan penalti di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 bagi mana-mana kesalahan yang tidak dinyatakan di dalamnya. Peraturan yang dibuat di bawah subseksyen baharu ini boleh menetapkan apa-apa perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan itu menjadi satu kesalahan dan boleh dikenakan penalti denda tidak melebihi RM50,000 atau pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali, katanya di petik media. Sebelum ini, Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri Kelantan, Dr. Izzaini Husin dilaporkan mendesak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil tindakan sewajarnya terhadap kaki tangannya yang mendedahkan isu potong barisan pemberian vaksin COVID-19. Kementerian Kesihatan seharusnya memperkuatkan sistem pentadbiran mereka dan mengambil tindakan kepada kaki tangan yang mungkin lalai sedikit dari peraturan serta prosedur yang sepatutnya, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Pada 3 Mac lalu, Kerajaan Negeri Kelantan tampil membuat laporan polis berhubung dakwaan 200 kaki tangan kerajaan negeri yang cuba memotong giliran sebagai penerima awal suntikan vaksin. Laporan polis berkenaan dibuat oleh Pegawai Khas Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Taufik Ramli di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Baru. Taufik berkata pihaknya meminta pihak polis mengambil tindakan terhadap kaki tangan kerajaan yang menyebarkan maklumat tidak benar. Pada 28 Februari, Dr. Rafidah Abdullah menerusi ciapannya di Twitter mendedahkan tentang wujudnya cubaan untuk potong barisan bagi penerima fasa pertama suntikan vaksin COVID-19 membabitkan kaki tangan kerajaan negeri. Sekarang macam mana ya? Kenyataan Khairy secara tersirat menyebut wujudnya cubaan potong barisan. Walaupun beliau memberi jaminan isu itu sudah diselesaikan, pokoknya dakwaan cubaan potong barisan itu benar walau apa pun alasannya. Jika tiada siapa yang memanjangkan isu berkenaan kepada pengetahuan menteri, sudah tentu perbuatan tidak beretika itu dapat dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Oleh kerana laporan polis telah dibuat, eloklah pihak berkuasa menjalankan siasatan dengan teliti tanpa takut mahupun memihak. Jika potong barisan tidak berlaku, tindakan boleh diambil terhadap whistleblower terbabit. Tetapi jika ianya berlaku, Exco Kerajaan Kelantan yang berkenaan hendaklah meletakkan jawatan. Rakyat juga ingin tahu sama ada ia kes terpencil di Kelantan atau berlaku juga di negeri-negeri lain. Begitu baru adil. Titik. Tindakan wakil rakyat sama ada ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri melompat parti tidak boleh dihalang kerana perbuatan tersebut tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan. Merujuk kepada Pulau Pinang, Akta Anti Lompat Parti di negeri berkenaan tersekat kerana pindaan Perlembagaan Persekutuan perlu dilakukan terlebih dahulu. Macam undang-undang yang ada di Pulau Pinang tetapi tidak dapat dilaksanakan walaupun ada yang lompat parti sebab mahkamah memutuskan akta berupa anti lompat parti ini tidak sah dan bercanggah dengan perlembagaan, katanya seperti dilaporkan utusan Malaysia. Menurut Setiausaha Agung PAS itu, penggubalan akta berkenaan tertakluk kepada perintah mahkamah yang sebelum ini telah memutuskan sebarang undang-undang berkaitan anti lompat parti bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan tidak sah. Tidak boleh buat perkara itu, Akta Anti Lompat Parti. Kalau nak buat juga, kena pindah Perlembagaan Persekutuan dahulu, katanya.
Di Pulau Penang, Seksyen 14A Perlembagaan Negeri itu memperuntukkan mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri yang berhenti menjadi ahli parti diwakili semasa pilihan raya perlu mengosongkan kerusinya. Namun peruntukan tersebut tidak dapat dikuatkuasakan walaupun 4 ahli Dewan Undangan Negeri mengumumkan tidak lagi menyokong Kerajaan Pakatan Harapan. Mengulas lanjut, Taqiyuddin berkata akta tersebut boleh dilaksanakan sebaik sahaja perlembagaan dipinda. Pada April 1992, dalam kes Nordin Saleh lawan Dewan Undangan Negeri Kelantan, Mahkamah Agung, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa undang-undang yang mewajibkan seseorang anggota Dewan yang bertukar parti untuk mengosongkan kerusi bercanggah dengan prinsip kebebasan bagi seseorang itu berpersatuan di bawah perkara 10-1-C Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata dalam perlembagaan itu sudah disediakan infrastrukturnya di bawah Fasal _2-C Perkara 10 untuk suatu akta anti lompat parti digubal. Selain itu, katanya akta itu juga tidak memerlukan kelulusan majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Sebaliknya, ia hanya memerlukan kelulusan majoriti mudah. Apa yang menghalang akta anti lompat parti ini digubal ialah kerana tidak ada keazaman politik di kalangan pemimpin parti politik yang menjadi kerajaan ketika ini. Kerajaan Pakatan Harapan yang sempat berkuasa selama 22 bulan telah gagal menggubal akta anti lompat parti. Katanya dipetik Sinar Harian 11 Ogos tahun lalu. Menurut beliau, kegagalan itu menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan telah menjadi mangsa apabila ditumbangkan oleh perbuatan melompat parti dalam kalangan ahli Parlimen Pakatan Harapan yang hilang prinsip moral kerana sanggup mengkhianat mandat rakyat. Hassan mendakwa kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak berminat untuk menggubal akta berkenaan. Adalah disangsikan kesanggupan Kerajaan Perikatan Nasional untuk berbuat demikian, iaitu gubal akta anti lompat parti kerana Kerajaan Perikatan Nasional itu sendiri ditegakkan atas perbuatan melompat parti, tegasnya. Sikap PAS ini amat jauh berbeza ketika Ahli Parlimen Parit Buntar, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal, Dr. Siti Mariam Mahmud, Kota Raja, Datuk Dr. Hatta Ramli, Kuala Krai, Khalid Samad Shah Alam, Muhammad Hanifah Maidin, Sepang dan Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah, Kuala Terengganu gugur secara automatik apabila mereka dilantik menganggotai jawatankuasa parti baharu iaitu Parti Amanah Negara. Mereka ditohmah melarikan kerusi selain dilabel sebagai jebon, golongan Mu'tazilah dan sebagainya. Malah Timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dilaporkan pernah mencadangkan agar kerajaan segera menggubal undang-undang anti lompat parti bagi memelihara integriti dan kesetiaan anggota Parlimen dan anggota Dewan Undangan Negeri terhadap parti masing-masing. Nampaknya lompat parti hanya salah jika keluar PAS atau tidak menguntungkan parti itu. Begitulah apabila berjaya menebuk atap, pendirian parti, U-turn, ideologi dilupai dan falsafah ke laut. Namun bagi rakyat Marhin, sikap dui standard kalian akan sentiasa diingati kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.